Okey, baiklah. Right, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, selamat sejahtera dan juga selamat petang kepada semua. Dan saya fikir hari ini masih lagi cuti ya. Ya, masih lagi cuti dan kebanyakan dari mereka sudah pun pergi ke balik kampung ya. Jadi tak apa, apa pun berlaku, kita masih teruskan sebab program kita ni akan diteruskan seperti biasa. Tidak ada masalah. Dia akan diteruskan seperti biasa untuk selamanya lah. Ada masa-masa tertentu. Baik, untuk hari ini kita akan lihat pada dua petikan, dua bahan, dua bahan untuk bahagian ini. So kita ada bahan satu dan juga kita ada bahan dua di sini. Dan bahan satu ni dia lebih kepada petikan umum, petikan umum dan biasanya markah untuk bahagian pemahaman ni adalah 35 markah. Ya, kita ada 35 markah ya, kita ada 35 markah dan juga ada petikan sastra. Ini petikan moden dan kita juga mempunyai petikan sastra, petikan sastra dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita lihat petikan umum ini untuk SPM, saya percaya bahawa di sini bahasa yang digunakan memang standard. Okey, dalam bahagian ini bahasa yang digunakan itu memang standard. So dia berupaya, dia berupaya untuk melihat kepada satu bentuk bahasa yang moden. Dan ini betul-betul bahasa teknikal dalam kita melihat ia sebagai bahasa teknikal dan sebagainya. Dan ia juga mempunyai satu kaedah yang untuk memahami dan sebagainya. Okey, jadi saya memberikan anda masa lebih kurang 5 hingga 7 minit ya. Sebab baru kamu masuk dan baru kamu dapat nota ni dan mestilah kamu memerlukan masa untuk membaca ya, memerlukan masa untuk membaca dan melihat kepada bahagian ini ya. Jadi saya memerlukan kamu bahan satu dan juga bahan dua ya, supaya anda boleh baca dulu. Anda boleh baca dulu. Lepas tu baru kita akan lihat pada soalan. So ini dua-dua bahasa ini memang bahasa yang agak moden, bahasa yang agak moden, bahasa yang agak baik dan boleh digunakan sebagai bahasa cemerlang untuk karangan. Ya, tolong baca dalam masa 10 minit, ambil 5 minit baca dan fahamkan bahan satu, ambil 5 minit baca dan fahamkan bahan dua. Ya. Ini bahagian dua ni kena baca dan fahamkan. Lepas tu kita akan lihat pada bahagian soalan. Boleh ya? Okey, baca dulu. Baca dulu ya. Kena baca dan fahamkan.
Okey, bagaimana? Saya fikir 10 minit sudah pun berakhir. Kamu semua sudah baca bahan 1 dan bahan 2? Kalau sudah baca, tolong jawab supaya saya tahu di mana kita sedang berada. Okey, Ketung, thank you. Baiklah, mari kita lihat satu persatu tentang apa yang dibincangkan. Ya. Satu daripada petunjuk atau parameter potensi. Ya. Satu daripada petunjuk atau parameter potensi kesejahteraan sosial ialah kepelbagaian biologi. Ini tengok bahasa dia. Dia katakan di sini, salah satu daripada petunjuk atau parameter berpotensi yang mengukur kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial maksudnya keamanan masyarakat, kedamaian masyarakat, ya. Cara masyarakat kita ni berkomunikasi ialah kepelbagaian biologi. Kepelbagaian biologi di sini maksudnya ialah tentang alam lah, tentang alam, ya. Lepas tu cara kita boleh dikatakan bagaimana kita menempatkan diri dalam biologi. Biologi di sini membawa is biological reaction ataupun reaksi biologi. Kegagalan atau kedegilan manusia untuk melihat alam sebagai aset utama kesejahteraan sosial yang terbatas merupakan satu daripada faktor kemelesetan sumber alam dari segi sudut kuantiti dan kualiti yang kian mengancam masa depan manusia. Kita baca lagi sekali. Kegagalan atau kedegilan manusia. Kegagalan atau kedegilan manusia untuk melihat alam sebagai aset utama kesejahteraan sosial. Jadi manusia pada hari ini, mereka begitu gagal, mereka begitu degil untuk melihat alam tu sebagai satu aset. Satu aset di sini maksudnya satu harta, ya, sebagai satu aset kesejahteraan sosial yang terbatas. Okey. Okey, terbatas merupakan satu daripada faktor kemelesetan sumber alam dari sudut kuantiti dan kualiti yang kian mengancam masa depan manusia. Jadi boleh dikatakan di sini ialah apabila kita tidak melihat alam sebagai satu harta, apa yang kita khawatir di sini dari segi kuantiti dan juga dari segi kualiti alam semakin lama semakin berkurangan. Kuantiti maksudnya kawasan hutan telah pun dibina untuk pembangunan. Maksudnya tanah sudah tak ada lah, itu kuantiti. Kualiti maksudnya tidak lagi berlakunya habitat. Tidak lagi berlakunya habitat, tidak lagi berlakunya kehidupan saling kait di antara haiwan dengan satu haiwan dalam satu keadaan, ya. Lepas itu juga kualiti oksigen yang semakin turun, dan juga kita nampak peningkatan karbon dioksida dah dalam alam meningkat. Jadi semua tu merupakan kualiti hidup manusia ni turun. Kualiti hidup manusia ni mengancam, ya, mengancam masa depan manusia. Faham? Pengabaian terhadap keupayaan tampung sumber alam untuk mencapai pembangunan mengundang risiko yang sangat besar kepada alam. Pengabaian maksudnya kita tidak mau melihat, kita tidak mempedulikan. Kita tidak mau melihat, kita tidak mempedulikan. Ya? Pengabaian terhadap keupayaan tampung sumber alam untuk mencapai pembangunan mengundang risiko yang sangat besar kepada alam. Jadi mengundang risiko di sini kita mestilah menukarkan kepada kata sinonim. Kita menukarkan kepada kata sinonim mencapai pembangunan mengundang risiko. Mengundang, perkataan mengundang itu kita tukar dengan satu perkataan yang lain dan risiko ini pun kita perlu tukar. Tidak boleh dalam jawapan kita akan lihat ada perkataan mengundang, ada perkataan risiko. Dia mestilah lain daripada lain. Ya. Jadi apa dikatakan manusia yang tidak prihatin, manusia yang tidak mempedulikan, manusia yang tidak prihatin, tidak mempedulikan sumber alam ini telah membawa kepada bahaya yang besar. Kemerosotan kuantiti dan kualiti komponen alam
turut menjadi petanda besar bagi kemerosotan kesejahteraan manusia. Okey. Kemerosotan, kuantiti dan kualiti komponen alam turut menjadi petanda besar bagi kemerosotan kesejahteraan manusia. Jadi apabila kita nampak berlakunya kemerosotan dari segi kuantiti dan juga kualiti alam, ia telah membawa kepada satu amaran kepada kemerosotan kesejahteraan manusia. Jadi manusia di situ boleh dikatakan dia punya keamanan, dia punya kehidupan yang aman sudah tidak ada lagi. Kenapa? Cuba kita lihat faktor alam. Faktor alam hari ini kalau kita lihat banyaknya berlaku haba yang panas. Banyaknya berlaku haba yang panas, bumi menjadi semakin panas. Dan juga wujudnya pelbagai jenis penyakit. Okay, proses ini juga membawa kepada kekurangan oksigen. Lepas tu kita nampak juga kekurangan makanan akibat daripada pembakaran hutan. Dan juga kita lihat banyak lagi kesan-kesan yang berlaku akibat daripada pembangunan yang tidak seimbang. Angka dan penilaian kuantitatif pelbagai parameter yang selari dengannya juga dapat memberi gambaran yang jelas tentang masa depan rumah manusia iaitu bumi. Angka dan penilaian kuantitatif. Kuantitatif maksudnya data. Okey. Kuantitatif maksudnya data. Kualitatif maksudnya penerangan ataupun penjelasan. Jadi dalam penyelidikan, dalam suatu penyelidikan, kita ada dua jenis penyelidikan. Satu penyelidikan kita katakan sebagai kuantitatif, satu lagi penyelidikan kita panggil sebagai kualitatif. Sebagai contohnya, kalau saya nak mengukur berat badan saya hanya menggunakan mesin dan saya naik atas mesin itu dan saya dapati berat badan saya ialah 70 hingga 80 ataupun tunjukkan 75 kg sebab ada data. Apabila kita ada data, maka kita panggil itu sebagai kuantitatif yang melibatkan data, angka lah. Okey, itu kalau kita mengukur berat. Katakanlah kita nak mengukur rasa kasih sayang kita kepada seseorang. Okey, senang cakap, kalau kita mempunyai satu perasaan cinta pada seseorang tu, bagaimana kita nak mengukur apakah tahap cinta tu yang kita aplikasi kepada orang itu, yang kita berikan kepada. Macam mana nak ukur cinta tu? Ada mesin tak nak mengukur cinta tu? Katakan A itu sangat suka B. B pun sangat suka A, kan? Macam mana kita nak pastikan apakah ukuran, apakah tahap ukuran, grade apa, kan? Macam mana kita nak bagi tahu? Itu nak jelaskan. Sebab tak ada mesin. Kalau berat ada mesin, kalau tinggi kan, itu kuantitatif sebab ada data, kan? Jadi kalau perasaan kasih sayang, perasaan cinta pada seseorang, katakan saya suka merokok, so peratusan saya untuk merokok tu berapa peratus? Macam mana saya nak ukur tu? Tak ada mesin, kan? Ataupun saya boleh dikatakan suka lagu atau suka menari, ya, atau saya suka mempunyai banyak kenalan kawan. Berapa banyak peratus? How many percentage of me? How to? Bagaimana kita nak tengok peratusan itu? Tak ada mesin. Ada siapa-siapa boleh bagi tahu bagaimana untuk mengukur tahap percintaan seseorang itu terhadap seseorang yang lain? Ataupun kasih sayang, bagaimana kita nak tengok ibu atau bapa, berapa banyak kasih sayang yang telah dicurahkan kepada anak-anak itu? Bagaimana kita nak mengukur itu? Ada siapa-siapa? Saya nak tengok berapa orang hari ini, ya. Semua dah pergi cuti, kan? Azizi, Chuan, Hazel, Ketung, Lim Sao Ai dan Min Natasha. Dan semua sudah balik kampung. Tak apa, antara 6 orang pelajar ni, 7 orang pelajar ni, ada idea tak macam mana kita nak mengukur tahap kasih sayang, percintaan, ya, tahap ketagihan kita pada rokok, tahap ketagihan kita pada dadah, bagaimana kita nak ukur? Boleh bagilah cadangan sikit dalam contoh biar saya tengok.
Salah tak apa, kita bincang. Kita boleh bincang bila-bila. Okey, ada orang jawab. Bagus. Baguslah macam ni. Okey. Membuat tinjauan antara masyarakat. Ada app yang letak nama dengan nama lepas tu kira peratus. Perbuatan atau layan individu tersebut. Okey. Jadi kebanyakan daripada kamu samar-samar jawapan kamu. Sepatutnya kita mesti membuat satu soal selidik. Satu data yang menggambarkan soal selidik. So, lepas tu kita letak di situ ada dia punya inilah statistik dia kan. Okay, kalau kamu ambil nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 1 maksudnya amat tinggi. Okay, nombor B, nombor 2 tinggi. Nombor 3 sederhana. Yang keempat rendah. Jadi kamu tik sajalah. Sebagai contohnya saya katakan tahap percintaan kan. Dalam seminggu kamu akan jumpa orang ini berapa kali. Amat tinggi, tinggi, okey, sederhana dan lemah. You tik sajalah. Macam itulah. Ataupun kamu katakan kalau jika tidak berjumpa dengan orang ini, kekecewaan anda akan berlaku dalam diri anda tu dalam tahap mana. Ditandalah amat tinggi, tinggi, sederhana dan lemah. Lepas tu kita akan kira balik poin-poin itu dan barulah kita tahu sebenarnya berapakah peratus. Itu nanti kamu masuk universiti kamu tahulah diorang akan buat kajian penyelidikan. Itu kita panggil sebagai kualitatif. Maksudnya kita menjelaskan sesuatu isu. Boleh ya? Okey, balik pada yang ini. Angka dan penilaian kuantitatif pelbagai parameter yang selari dengan juga dapat memberi gambaran yang jelas tentang masa depan rumah manusia iaitu bumi. Itu yang sangat penting. Okey, maksudnya di sini data-data telah menunjukkan bahawa manusia sendiri telah menghancurkan rumahnya iaitu bumi. Berdasarkan rumusan daripada laporan mutakhir. Perkataan mutakhir tu kamu jangan ingat ada perkataan akhir tu kamu cakap kesimpulan ya. Laporan mutakhir maksudnya laporan baru-baru ini, laporan terkini tentang kepelbagaian biologi sejagat Living Planet 2018 dan hasil kajian daripada 59 orang ahli sains dari seluruh dunia. Kepelbagaian fauna kian merosot dengan drastiknya. Jadi dalam satu kajian yang mereka buat Living Planet 2018 dan hasil kajian daripada 59 orang saintis telah mendapati bahawa fauna kian merosot dengan drastiknya. Fauna ni ialah haiwan. Okey, haiwan memang dah rosaklah, dah musnahkan. Mereka ambil untuk kulit, mereka ambil untuk kuku, mereka ambil untuk tulang, mereka ambil untuk tanduk, ya macam-macam. Manusia mengkomersialkan barangan ini untuk kepentingan diri. Dokumen terbitan Dana Sedunia Alam Sekitar ataupun alam semula jadi WWF ya. Wildlife World Wildlife Federation. World Wildlife Federation. Ini bukan WWF itu wrestling punya, World Wrestling Federation, bukan ini. Ini WWF ini ialah World Wildlife Federation juga menyatakan bahawa saiz populasi mamalia iaitu ikan, burung, reptilia, amfibia telah merosot 60% dalam tempoh 4 dekad. Jadi dalam petikan ini kita tahu bahawa manusia menghadapi bahaya. Gambaran data menunjukkan bahawa rumah manusia iaitu bumi semakin hancur, semakin musnah. Pada masa yang sama juga hasil laporan daripada 59 ahli-ahli sains telah mendapati bahawa kemerosotan fauna adalah amat tinggi. Dan dokumen daripada WWF melaporkan saiz mamalia, burung, ikan ini telah merosot 60%. That means kalau 4 dekad ni ialah 40 tahun kan. Kalau 40 tahun dulu, kalau ada 100 orang hidup, sekarang ini daripada 100 orang hanya ada 40 orang sahaja. Termasuk manusia, ya, termasuk binatang-binatang dan sebagainya. Cuba bayangkan lagi
2 dekad lagi, 20 tahun yang akan datang. Sekarang 2021. Cuba lihat 2041. Apa akan berlaku pada 2041 kan? Mungkin tak adalah burung ke ikan. Banyak binatang-binatang sudah tak ada lagi. Even harimau Melaya, okay, Malaysian tiger, itu pun sekarang ni sudah tak ada lagi. Semuanya sudah tidak ada. Ada tapi tak banyak. Even panda tau, panda. Panda, hitam putih kan panda. Saya 2 tahun yang lepas lawatan saya ke Korea, dua kali saya pergi. Dan saya sedih melihat bahawa dalam satu apa dia katakan, ini diorang buat macam ini taman tema lah, theme park lah. So mereka mengatakan bahawa di seluruh Korea, di theme park itu saja ada 2 panda saja. That means keseluruhan Korea, the whole Korea only have 2 panda left in that particular theme park. Itu theme park yang paling besar lah di Seoul lah. Kan, di Seoul kan yang paling besar kan. Masa tu musim salji kan. So ada 2 ekor panda saja. Sebab panda ni banyak di Chongqing negeri China. Okay, so Korea ni membeli 2 daripada tu dan seluruh Korea ada 2 saja. Malaysia langsung tak ada. Ada Malaysia. Pernah kamu terbaca di Malaysia ada panda dan sebagainya? Dulu ada, diorang ada bawang, tapi tak tahu sama ada panda tu masih hidup ataupun tidak. So negara-negara lain pun saya nampak panda tak ada ya. Okey, itu merupakan bahan satu. Okay, bahan dua. Kamu tengok semua petikan ni dipetik dari mana? Dipetik daripada terbitan dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, mereka ada buku-buku, majalah-majalah tertentulah dan ini semua ni merupakan apa dikatakan sebagai petikan-petikan semasa. Okey, bahan dua. Bahan dua ni dia cerita pasal apa pula? Yang pertama tu dicerita pasal fauna, haiwan kan? Ya, dicerita pasal haiwan. Yang ni dicerita pasal ni. Okay, bahan dua, karbon dioksida merupakan satu daripada gas rumah hijau yang bertanggungjawab menyebabkan perubahan cuaca selain metana, nitrous oksida dan ozon. Setiap kali ada nokta kamu baca dan kamu fikirkanlah. Karbon dioksida merupakan satu daripada gas rumah hijau yang bertanggungjawab menyebabkan perubahan cuaca selain metana, nitrous oksida dan ozon. Bermaksud penipisan ozon, perubahan cuaca dari panas ke sejuk, sejuk ke panas dan sebagainya. Semua ini tanggungjawab utamanya ialah karbon dioksida. Lepas tu ada juga bahan-bahan kimia yang lain seperti metana, nitrous oksida dan juga lapisan ozon lah kan. Ozon, lapisan ozon. Ozon ialah satu lapisan yang selaput yang menyelaputi bumi kita, yang melindungi bumi kita dan sudah ada lubang ataupun dikatakan ketirisan yang berlaku pada bumi itu. Alright, ya. Manusia merupakan penyumbang terbesar. Manusia merupakan penyumbang terbesar pelepasan karbon. Yes, manusialah yang merupakan penyumbang terbesar pelepasan karbon iaitu sebanyak 30 GT. Pelepasan terbesar iaitu sebanyak 30 GT gigatan atau bilion tan metrik. Tengok, 30 bilion tan metrik. Kan? Setahun. Bilion 30 bilion. Maksudnya kita telah pun melepaskan, kita telah melepaskan karbon 30 bilion tan metrik. Pada tahun 2014, nilai kepekatan karbon di atmosfera bumi menghampiri 390 ppm. Kepekatannya 100 ppm lebih besar daripada zaman pra-industri. Tengok, pra-industri maksudnya mereka dalam era perindustrian, tapi sekarang ni fully industri, holistiknya industri, maka mereka punya itu sudah ada 390 ppm. ppm dia punya ukuran kepekatan. Jadi boleh saya katakan bahawa setiap oksigen yang kita sedut dalam itu mengandungi sekurang-kurangnya 3.9
Atau saya tabel kata 39% lah, itu salah kan. Kalau 39% saya kita sudah mati. Tahap oksigen dalam seorang manusia itu mesti melebihi 80% ke atas kan. Okey, yang ini dikatakan, mungkin saya katakan 3.9. 3.9 daripada oksigen yang kita sedut ada carbon dioxide 3.9%. Cuba bayangkan. Ya? Jadi kita pun bukanlah dikatakan sebagai manusia yang begitu sihat. Dengan keadaan alam, dengan keadaan makanan sekarang, makanan yang kita makan semua tak halal haram itu nantilah, itu manusia punya cerita. Ini manusia ini pandai, dia buat banyak cerita tentang halal dan haram. Itu saya tak pasti apa benda dia orang cakap. Yang saya lihat di sini itu dari segi nutrien. Dari segi nutrien tu, dari segi khasiat, dari segi vitaminnya, dari segi kebersihannya, dari segi kesegarannya. Itulah yang kita perlu lihat. Setiap makanan yang kita ambil itu untuk badan kita, ada tak dia sihat? Setiap makanan yang kamu telan dalam mulut sebelum masuk dalam perut kamu itu, ada tak dia boleh dikatakan mengandungi nutrisi? Sebagai contoh, saya bagi satu contohlah, seekor ikan nelayan tangkap di laut. Bila bawa ke darat sudah 3 hari. Sebab mereka pergi ke lautan dalam, membawa kapal penghawa dingin, beku kan. Okay. Lepas 3 hari mereka baru balik. Kalau yang dekat-dekat sehari dia baliklah. Kalau biasa yang lautan besar 3 hari dia balik. Lepas dia balik, dia jual pada orang tengah, peraih, pemborong. Dia pula dari Kuala Terengganu, dari Kelantan ke, dari mana-mana ke, dia kena hantar ikan tu pergi ke Kuala Lumpur, mengambil masa sehari. Sudah 4 hari. Tak ada fresh tau. Lepas itu, penjual di pasar itu pula, besok baru dia jual, hari ini dia masuk dalam peti ais lagi. Sudah 5 hari. Faham? 5 hari. Okey, besok pagi kau pula pergi. Pukul 6, pukul 7 pergi kan. Masa tu ikan-ikan yang ditangkap 4 hari kemudian telah pun menjadi segar balik sebab dia orang sudah apa dikatakan cairkan dia punya ais, nampak segar lah. You pula beli lepas hari yang kelima, masuk balik rumah kau. Lepas tu hari tu mak tak sempat masak. Dia potong-potong, dia siang-siang-siang, dia keluarkan itu insang semua tu, usus semua sudah kasi keluar. Lepas tu dia keping-kepingkan benda tu, dia simpan dalam peti ais sehari lagi. That means 1 minggu lepas kita makan. Sudah berapa kali melalui proses pembekuan. Itu pun kalau ibu bapa kita bertuah nak masak, lepas dia beli hari ini dan besok masak, ada kala ibu bapa ni sibuk. Kadang-kadang dia lupa sebab kadang-kadang ada jemputan kenduri. Kadang-kadang nak buat apa dia katakan gulai ikan hari ini, tiba-tiba anak minta tom yum, tak jadi buat. So dah dibekukan lagi 2 hari lagi. Sekurang-kurangnya maksimum seekor ikan itu dimakan selepas ditangkap antara 7 hari hingga 10 hari. So apakah kandungan nutrisi yang ada dalam ikan itu? Dalam proses pembekuan, segala nutrisi itu akan dialirkan keluar. Maksudnya dia punya itu tak ada kesegaran dan benda itu sudah pun diresap dalam ais. Nampak? Ini satu contoh saja. Pasal kamu tengoklah pada benda-benda. Tapi benda ni tidak berlaku di Korea dan juga di Jepun. Okey, ini tidak berlaku di situ. Mereka tak makan ikan yang beku. Mereka makan ikan yang segar. Pagi tangkap, petang dia makan. Itu tengoklah beza antara bagaimana rakyat Korea, rakyat Jepun dengan rakyat Malaysia ni lah. Kamu boleh tengoklah beza dia macam mana kan. Dan ada setengah-setengah family saya nampak dia boleh simpan ikan tu untuk 2 minggu. 2 minggu sebab dia dah beli banyak. So malas nak pergi tiap-tiap minggu pergi pasar kan. Sekali dia hantam dalam peti ais tu 2 minggu. Bagi saya lepas 2 minggu dia makan tunggul kayu je lah. Tak ada kesedaran. Masa you goreng pun ikan tu sudah melekat-melekat dekat kuali. Bukti bahawa ikan tu sudah lama. Ini yang kita makan. So in English we can say you are what you are eating. You are what you are eating. Kamu adalah apa yang kamu makan. So kita di Malaysia tak ada makan fresh.
Sebab 70% semua sudah makanan segera. Makanan yang telah diproses, processed food. Kamu semua ni remaja suka sangat dengan processed food. Burger lah, fries lah, lepas itu chop-chop lah, chicken chop, itu chop, ini chop. Dia makan. Tak ada apa-apa kandungan, nutrisi semua sudah hilang. It's gone. It has gone. Zero. Sama juga dengan sayur. Kecuali kalau you tanam sayur. Itu pasal orang kampung, kulit dia, orang yang asal dari kampung, kulit dia, wajah dia, tubuh badan dia, nampak lebih tegap, sehat, cergas dan cerdas daripada kita yang duduk menipu kat kota ni. Setuju? Apa yang saya cakap ni? Kan? Ini semua ni kepura-puraan. Keaslian dan ketulinan kehidupan dari segi akidah, pemakanan, cara pergaulan, komunikasi ialah pada mereka yang dari desa. Sebab mereka telah pun disajikan oleh alam makanan. Kamu disajikan makanannya oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Jelas? Okey, bagus. Banyak kamu belajar hari ini. Boleh? Boleh faham? Boleh? Sudah tidur semua? Bagus. Baiklah, cuba kita lihat. Jadi apabila kita nampak ada setiap kadar oksigen dalam diri kita 3.9 adalah karbon dioksida, nilai ini pula meningkat sebanyak 2 ppm pada setiap tahun. Setiap tahun lagi meningkat. Kepekatannya 100 sekarang 390. Every 2 years dia meningkat 2 lah. Sampai 20 tahun sudah meningkat 20%. Cuba bayangkan apa yang berlaku ya. Trend ini perlu diterbalikkan bagi mencapai matlamat dunia yang menghadkan pemanasan global kepada 2 darjah Celsius pada abad ke-21 dan mengurangkan kesan negatif disebabkan oleh purata suhu dunia yang tinggi seperti kemarau, banjir, perubahan cuaca yang ekstrim. Kalau kamu lihat trend, trend maksudnya ialah gaya dia. Gaya dia ataupun corak ini perlu diterbalikkan. Maksudnya kita mesti mengurangkan corak ini bagi mencapai matlamat dunia yang menghadkan pemanasan global kepada 2 darjah Celsius pada abad ke-21. Maksudnya yang ini kita punya cara ni, kita telah pun menjadikan pemanasan global ini lebih teruk lagi. Ya, menghadkan pemanasan global kepada 2 darjah pada abad 21 dan mengurangkan kesan negatif disebabkan oleh purata suhu dunia yang tinggi seperti kemarau, banjir, perubahan cuaca yang ekstrim. Bila karbon dioksida dalam alam itu tinggi, perubahan cuaca, kemarau yang berpanjangan, banjir kilat yang berlaku tanpa diundang, dan perubahan cuaca yang ekstrim. Sekarang ni Malaysia sepatutnya sudah masuk bulan 11. Bulan 11 tak semestinya ada matahari tau. Tak semestinya panas. Kalau ikut zaman saya dulu, SPM, bulan 11 dan 12 hujan. Kebanyakan daripada kertas peperiksaan ini akan diadakan pada awal bulan November sehinggalah pada pertengahan bulan Disember. Jadi kalau banjir hebat berlaku di Kelantan dan Terengganu, so peperiksaan itu akan ditunda. Saya pun pernah mengalami kertas sejarah. Sepatutnya adakan pada Rabu. Akibat daripada banjir kilat berlaku di Kelantan dan Terengganu, kerajaan tukar hari Rabu menjadi hari Isnin. Hari Isnin. So kami pergi periksa untuk hari Isnin. Sebab memang sekarang ini musim tengkujuh. Tapi kalau ikut sejarah ataupun geografi, November hingga Mac ialah monsun timur laut. Mei hingga September ialah barat daya kan, kita belajar geografi. Sepatutnya sekarang ni musim hujan. Tapi you tengok dekat luar tu kadang-kadang. Hujan tu memang ada tapi seberapa titik saja kan. Ada juga lebat, ada juga kurang, ada juga kering. Tapi kita nampak memang panas. Yang tak sepatutnya berlaku. Monsun timur laut akan membawa hujan ke kawasan tropika dan khatulistiwa. Sebab kita memang ada khatulistiwa. Faham? Panas yang terik akan berlaku di Malaysia bermula bulan April
sehinggalah akhir bulan Jun. Tapi April hingga Jun hujan di Malaysia akibat daripada pencemaran, akibat daripada pemanasan bumi dan sebagainya. Boleh? Ini semua ni bukti bahawa kita sekarang ni sudah tidak mengikut lagi cuaca khasnya di kawasan Bantau Asia. Tapi di Eropah dan juga di kawasan-kawasan di situ, saya nampak memang kita nampak perubahan cuaca tu berlaku lah. Tapi solstice tu masih berlaku. Panas, luruh, salji, sejuk juga. Apa dikatakan musim hujan, itu biasa. Tapi Malaysia dengan kawasan serantau ni teruk. Baik, seterusnya kita lihat pelepasan karbon berpunca daripada aktiviti pembakaran bahan api fosil, penebangan hutan, pertanian dan penggunaan tanah yang melepasi 3.7 gigatan karbon pada setiap tahun. Apa yang berlaku di sini maksudnya pembakaran bahan api fosil. Fosil maksudnya pembakaran bahan-bahan plastik, pembakaran bahan-bahan kayu-kayan, hasil-hasil perkayuan, hasil-hasil kimia, hasil-hasil apa dikatakan besi, keluli. Macam kamu tengok di kawasan Selangor, tempat saya duduk ni, Selangor, kita ada sebuah kilang yang bernama ASM. Okay, dia punya awan, relau dalam bahasa Melayu kita panggil relau. Awan boleh mencapai 2,500 Celsius. Manusia pergi ambil itu keluli, masuk dalam itu, dia bagi benda tu terbakar supaya keluli itu menjadi mentah. Faham? Ini semua ni bahan pembakaran api fosilan yang melibatkan bahan-bahan kimia dan sebagainya. Itu baru satu industri, Saya belum masuk lagi industri pembuatan, industri apa dikatakan penyelidikan, industri apa dikatakan pembinaan bahan-bahan kimia, penghasilan sesuatu bahan-bahan berdasarkan kepada pembinaan, pembuatan dan sebagainya. Okey, penebangan hutan, pertanian dan penggunaan tanah yang melepasi 3.7 gigatan karbon pada setiap tahun. Jadi ini yang telah menyebabkan berlakunya 3.7 gigatan pada setiap tahun. Okey, boleh ya? Baik. Pokok-pokok dikatakan sebagai paru-paru bumi. Tengok bahasa dia, bagus saya tengok di sini. Pokok dikatakan sebagai paru-paru bumi. Ya. Pokok dikatakan paru-paru bumi kerana menyedot karbon dan menghembuskan oksigen. Kalau you potong pokok, kalau you potong sebatang pokok, ingat ya, kalau you potong sebatang pokok bermaksud 10 orang akan mati akibat daripada kekurangan oksigen, 20 orang berpeluang untuk mendapat penyakit. 5 orang akan mengalami kecacatan. 3 atau 2 orang akan mengalami kerencatan mental akibat daripada pemotongan sebatang pokok. Sebab pokok, kita sudah pun bagi tahu di sini, pokok dikatakan sebagai paru-paru bumi. Pokok dikatakan sebagai paru-paru bumi. Dia yang menghasilkan oksigen, dia yang menyerap karbon dioksida. Betapa pentingnya pokok-pokok ini. Kawasan perumahan yang kamu duduk hari ini, kawasan perumahan moden, kondominium, apartmen, kan? Semua itu kalau kamu lihat adalah kesan daripada pemusnahan hutan. Dan cuba bayangkan berapa banyak pokok yang telah dipotong. Manusia mati. Ada orang mati sebab dia kata usia tua, ada orang kata dia mati pasal kanser, ada orang kata mati pasal aksiden, ada orang kata dia pergi meninggal dunia, dia mandi saja jatuh bawah mati. Ini semua ni alasan. Tapi realitinya ialah inilah. Tidak mempunyai oksigen, kadar bahan-bahan kimia dalam badan tu semakin tinggi. Apa yang menyebabkan penyakit? Dari segi makanan yang kamu makan, dari segi udara yang kamu sedut, semua tu sudah ada bahan kimia. So, kamu sebagai pelajar, apa yang you makan hari ini, 100% kalau you makan, 45% hingga 55% bahan kimia. Tak ada yang nutrisi yang baik. Ini betul. Ya? Okey.
Hutan menyimpan karbon yang dapat mengurangkan pelepasannya di atmosfera. Hutan mewakili 4 bilion hektar dan 31% daripada jumlah tanah bumi menyimpan 2/3 karbon. Tengok, hutan dimusnahkan. Tapi hutan ni dia mewakili 4 bilion hektar atau 31% jumlah tanah di bumi dan menyimpan 2/3 karbon. 2/3 karbon dia serap tau. Dia serap dalam akar, dia serap dalam pelepah, dia serap dalam daun, dia serap dalam apa dia kata ranting dia serap dalam buah dia, semua dia serap, dia simpan. Lepas dalam proses fotosintesis tu dia orang bagi kita oksigen. Betapa baiknya Tuhan menciptakan bumi untuk manusia, tapi you tengoklah apa manusia buat untuk manusia lain. Cuba bayangkan lagi 20-30 tahun apa akan berlaku jika benda ni tidak ni. Okey, yang ini berkaitan dengan perkhidmatan penyerapan karbon yang berlaku dan bahan satu ni kita tadi ada bincang berkaitan dengan flora dan fauna kesannya. Dan ini semua ini berkaitan dengan pelepasan karbon dioksida yang membawa kesan kepada cuaca dunia, penebangan hutan, pertanian, berlakunya banjir kilat, berlakunya kemarau dan sebagainya. Okey, sekarang you faham ya? Bahan satu dan bahan dua saya telah pun memberikan lebih kurang 35 minit penerangan tentang dua bahan ini. Okay, mari sekarang kita lihat kepada soalan yang telah dibincangkan. Apakah soalan yang telah diberikan di sini ya? Okey, cuba kita lihat soalan. Baik, di sini kalau kamu lihat kita ada 3 soalan. Berdasarkan bahan satu, berikan maksud rangkai kata mengundang risiko. Nombor 2, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan bukti bahawa menunjukkan bumi semakin terancam. Apakah bukti yang menunjukkan bumi ini semakin terancam? Yang ketiga, penulis menyatakan bahawa berdasarkan kemerosotan kuantiti dan kualiti komponen alam kini, kita dapat menggambarkan masa depan bumi. Ya, ramalkan keadaan bumi pada masa hadapan jika kemerosotan ini tidak dibendung. Okey, kamu buat 1 hingga 3 dulu. Ya, jangan tulis dalam chat apa-apa. Kamu just tulis dalam bentuk point. Nanti saya akan bincang dalam masa 5 minit hingga 7 minit. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4 kita akan buat. Soalan nombor 4 kita akan buat secara bersama. Ya, soalan nombor 4 kamu tak faham soalan tu, saya akan terangkan. Tolong buat 1, 2 dan 3 sekarang ni dalam bentuk point. Dalam masa 5 minit macam tu saya akan bincang dengan kamu balik. Boleh ya? Okey, silakan. Okey, berkaitan markah di sini. Markah, kalau kamu dapat menukarkan kedua-dua ini kepada sinonim. Kan? Okay. Kamu kena lihat pada bentuk soalan. Okay. Lepas tu, cuba kamu lihat pada bahan satu. Berdasarkan bahan satu dan bahan dua, nyatakan bukti. So, di sini berikan 3 markah. Maksudnya, kamu kena bagikan 3 bukti lah. Sebab tengok bentuk soalan dia. Kerana kita dalam soalan ni ada soalan pernyataan, ada soalan pembuktian, ada soalan ciri, ada soalan macam-macam soalan. Ya? Fahamkan soalan. Dia katakan nyatakan bukti yang menunjukkan. Dia katakan bukti, maksudnya kamu kena bagi 3 bukti lah. Di sini 3 bukti lah kamu kena bagi. Tapi kalau di sini, penulis menyatakan bahawa berdasarkan kemerosotan kuantiti dan kualiti komponen alam kini, kita dapat menggambarkan masa hadapan bumi. Ramalkan keadaan bumi pada masa hadapan jika kemerosotan ini tidak dibendung. Okey, apakah yang akan berlaku pada bumi sekiranya kita tidak mahu menjaga alam sekitar? Di sini tengok 3 markah. Okey. Yang ini boleh kamu memberikan 2 jawapan.
iaitu isi, huraian, contoh. Maksudnya kamu berikan isi, kamu berikan huraian, kamu berikan contoh, kamu dapat setiap satu itu 1.5 markah. Kali dengan 2 poin, kamu dapat 3 markah. Itu satu cara. Lagi satu cara, anda boleh bagi 3 poin isi dan huraian saja. Tak memerlukan contoh. Ya, kamu just senaraikan. Kamu hanya perlu senaraikan sahaja keadaan bumi jika masalah alam sekitar ini tidak diatasi. Itu saja, 3 markah. Faham? Semua terpulang pada trend soalan yang ini kan. Tapi kalau kamu lihat soalan yang keempat, biasanya dia kata 4 markah dan dia sudah bagi kamu 2 ciri. Nampak? Dia sudah pun berikan bincangkan 2 ciri utama bandar tersebut dan kepentingannya. Maksudnya dalam membincangkan 2 ciri ini, kamu kena masukkan kepentingan juga. Maksudnya memang 2 jawapan yang panjang. Isi, huraian, contoh. Okey? Kita kena bagi ciri pertama, apa-apa-apa. Lepas tu kena kaitkan dengan kepentingan. Okay, sekarang ini kita buat 1, 2 dan 3 di sini. Cuba soalan apa yang penting kita belajar.
Okey, saya risau nanti kalau kita ambil masa yang panjang, ia boleh tak sempat kita nak habiskan 4 soalan ni ya. Sebab soalan 4 ni kita kena bincang banyak. Tapi kita mulakan sekarang. Cuba kita lihat soalan yang pertama. Berdasarkan bahan satu, berikan maksud rangkai kata mengundang risiko. Kan? Cuba kita tengok. Dari bahagian mana kita mempunyai mengundang risiko. Mengundang risiko di sini, saya rasa ada di bahagian sini. Pengabaian terhadap keupayaan tampung sumber alam untuk mencapai pembangunan mengundang risiko. Kamu nampak tak perkataan mengundang risiko, mengundang risiko. Ini ya, mengundang risiko, ya. Pembangunan mengundang risiko. Ini mengundang risiko. Boleh ya? Okey. Jadi soalan dia saya letak dalam inilah untuk dalam chat. Okey. Ada jawapan, cadangan jawapan-jawapan lain. Ada jawapan-jawapan lain? Yes, yes. Min Natasha. Okay, very good. Ya, boleh ya. Mendatangkan bahaya yang besar. Ini boleh. Kita boleh gunakan. Mendatangkan bahaya yang besar ataupun kita boleh gunakan juga perkataan lainnya selain daripada itu. Kita boleh melihat mendatangkan kesan ya. Mendatangkan ataupun membawa lah, senang kan? Membawa kesan yang bahaya. Dah cukup. Dua-dua ni kita boleh terima. Okey, kita lihat lagi soalan dia. Berdasarkan bahan satu dan bahan dua, nyatakan bukti ya, berdasarkan bahan satu dan bahan dua, nyatakan bukti yang menunjukkan bumi semakin terancam. So apakah bukti yang boleh kita lihat bumi kita ni semakin terancam? So ini yang kita kena lihat di sini. Okay, berdasarkan bahan satu dan bahan dua. Kalau kita lihat bahan satu dan bahan dua, apa yang berlaku di sini, bahan satunya kita nampak di sini. Okey, ni. Bahawa saiz populasi mamalia, burung, ikan merosot 60% di sini ya. Okay, seterusnya kalau kamu lihat untuk bahan dua, kita juga akan lihat berlakunya di sini nilai kepekatan ya, nilai kepekatan nilai kepekatan sudah bertambah ya. Lepas tu kita nampak pemanasan global. Okey. Okey, lepas tu kita nampak seperti kemarau. Ini semua ni jawapan, tetapi ingat ni, kemudian jawab soalan yang berikut dengan menggunakan perkataan kamu sendiri. Kamu ubahlah sedikit sebanyak yang boleh kamu lihat. Okey, saya minta kamu tolong jawab dalam chat bahagian ini. Saya mau tengok macam mana you mengubah perkataan. 2 minit. 2 minit.
Okey, ada jawapannya? Okey. Baiklah, kalau tak ada, kita lihat dalam bahagian ni, ya. Dia punya jawapan, kamu ambil satu kepelbagaian. Kepelbagaian boleh ya. Okay, saya letak di sini supaya anda boleh lihat. Tapi salin tau, just kamu tengok saja. Mungkin kamu pun saya rasa boleh buat ini. Okey, Azizi bagus ya. Menunjukkan bumi semakin terancam, kemusnahan kualiti komponen alam sebagai pembangunan. Okey, itu kita terima. Okay, seterusnya kalau kamu lihat juga jawapan yang ada di sini. Okey, saya dah masukkan di situ. Okay, satu lagi. And then kita nak 3 poin saja kan sebab 3 markah kan. Hmm. Ini apa yang saya bagi itu contoh. Dan semestinya jawapan yang betul, tapi cara betul mungkin berlainan lah. Ya, cara itu mungkin berlainan. Okey, kalau kita lihat di sini jawapan yang diberikan, bukti yang pertama menunjukkan bumi semakin terancam ialah dana sedunia alam semula jadi WWF menyatakan bahawa saiz populasi spesies telah dikurangkan sebanyak 60% dalam masa 40 tahun. Selain itu, karbon dioksida di dalam atmosfera setinggi 300 dan ppm dan juga anda boleh masukkan ada pertambahan di sini. Ditambah lagi 2% setiap tahun. Masukkan ini ya. Ditambah lagi 2% setiap tahun kan. Lepas itu akhirnya perubahan cuaca negatif telah menyebabkan bencana alam yang buruk seperti apa kan. Anda boleh masukkan juga di situlah. So tidak ada masalah di sini. So kena nyatakan dan kalau boleh cuba gunakan perkataan kamu sendiri. Saya hanya bagi kamu kunci-kunci jawapan saja. Ya. Selain itu, karbon dioksida dalam atmosfera setinggi 390 ppm. Okey, pertambahan sebanyak 2%. Pertambahan sebanyak 2% setiap tahun berlaku. Setiap tahun berlaku. Ini yang kita kena buat jawapan yang lengkap. Okey, lepas itu akhirnya perubahan cuaca yang negatif telah menyebabkan bencana yang buruk. Okey, untuk bahagian ini kan. Ini lagi lengkaplah. Buruk seperti berlakunya kemarau. Alright, banjir kilat. Dan apa yang kita panggil itu sebagai tanah runtuh, ya, tanah runtuh. Walaupun tidak dia bagi tahu, tapi kita boleh ambil sebagai bencana alam. Boleh? Okey, bagus.
Okey. Saya beralih kepada soalan 3 ya. Penulis menyatakan bahawa berdasarkan kemerosotan kuantiti dan kualiti komponen alam kini, kita dapat menggambarkan masa depan bumi. Ramalkan keadaan bumi pada masa hadapan jika, ini perkataan jika. Ramalkan keadaan bumi pada masa hadapan jika kemerosotan ini tidak dibendung. So, apa akan berlaku pada bumi sekiranya tiada tindakan, tiada usaha, tiada langkah untuk menyelamatkan bumi? Okay, sebab jawapan ini tidak ada ini kebat. So, untuk soalan ni, soalan 3 dan soalan 4, dia memang kebat. Okey? Memang tak ada dalam jawapan. Dalam petikan memang tak ada. So, ramalkan apa yang berlaku. Peningkatan gas rumah hijau, okey, bagus. Nazran Zafran. Suhu bumi akan meningkat menyebabkan kecairan ais di kutub utara, betul. Okey, bagus. Ya, memang kita terimalah kan jawapan-jawapan seperti itu. Tidak mempunyai masalah. Perubahan iklim yang melampau, okey. Kalau ketung kamu jawab wajah asli bumi akan dimusnahkan. Wajah asli bumi akan musnahkan. Maksudnya di sini ketung kena tulis penggunaan tanah yang berlebihan telah menyebabkan lanskap bumi itu berubah kan, macam jailah. Suhu bumi akan meningkat menyebabkan kecairan ais di kutub utara, menyebabkan perubahan drastik dalam perubahan iklim, khasnya di negara-negara yang mengalami iklim sejuk. Nampak tak bagaimana mempunyai huraian tu dikaitkan dengan isu semasa, dikaitkan dengan geographical negara lain. Okay, very good. Nazran Zafran, peningkatan gas rumah hijau menyebabkan berlakunya pemanasan global, seterusnya membawa kepelbagaian penyakit kepada manusia yang ada di bumi ini. Boleh tak? You punya jawapan semua betul, tapi pendek-pendek. Tapi saya nak kamu jawab dengan lebih panjang, lebih sempurna, lebih lengkap. Menunjukkan kamu ni anak-anak yang matang. Boleh? Azizi Azri kan, perubahan iklim yang melampau. Bagaimana dikatakan perubahan iklim yang melampau? Memanaskan bumi, penipisan lapisan ozon, ya, suhu yang sampai ke bumi terlalu panas sehingga kan membawa kepada heat stroke ataupun dikatakan sebagai apa yang kita dalam bahasa Melayu heat stroke ni. Terlalu banyak bahasa Inggeris dalam masalahnya. Heat stroke maksudnya apa? Apa dikatakan stroke dalam bahasa Inggeris ya? Stroke still stroke lah. Stroke harbor kita panggil. Stroke harbor. Dia dalam bahasa Inggeris S-T-R-O-K-E. Dalam bahasa Melayunya S-T-R-O-K, stroke. Ya, stroke harbor, correct. Jailah lebih banyak bangunan pencakar langit kerana tanah diterang untuk pembangunan. Ini sudah diterangkan oleh Ketung tadi. Dikatakan wajah asli bumi akan dimusnahkan. Kan? Landscape bumi akan. Okay, very good. Jadi semua yang kamu bagi jawapan tadi itu betul. So tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Memang saya rasa okey itu akan lihat. Okey, saya bagi sedikit yang boleh ditambah untuk soalan itu. Apakah yang akan berlaku jikalau tidak diatasi masalah ini? Flora, okey, habitat, flora dan fauna. Habitat flora dan fauna akan terus pupus. Okey, ini satulah. Right. Satu lagi saya bagi kata kunci ya. Sebagai kata kunci, kekurangan sumber air. Kesan daripada kemarau yang berpanjangan. Kan? Lepas itu satu lagi yang boleh kamu masukkan, kekurangan sumber makanan di bumi akibat daripada kegersangan tanah.
kegersangan dan ketandusan tanah. Ketandusan tanah. Okey, kalau saya type dalam chat dah, kamu jangan type balik tau. You boleh cut and paste dalam you punya sistem, senang kan, menjimatkan masa. Okey, mari sekarang kita lihat untuk soalan yang keempat, soalan yang mencabar. Ini betul-betul saya nak berbincang dengan anda, kamu kena fahamkan soalan ini. Ini betul-betul soalan yang apa dikatakan memberikan satu cabaran kepada benak fikiran kita. Ya, kerajaan ingin membina sebuah bandar mesra alam. Bandar mesra alam in English we call eco-friendly city. Ya, eco-friendly city. Eco-friendly city maksudnya di kawasan itu tiada pencemaran, tidak berlakunya penodaan alam sekitar, manusia akan hidup dan aman bersama dengan alam. Okey, itu dikatakan sebagai bandar mesra alam. Okey, eco-friendly city. Okey. Kerajaan ingin bina sebuah bandar mesra alam yang seimbang dari segi pembangunan fizikal dan alam sekitar. Pembangunan fizikal dan alam sekitar. Pembangunan fizikal di sini maksudnya ialah kemudahan-kemudahan. LRT, perhotelan, peruncitan, perdagangan, perniagaan, pasar raya. Okey, lepas tu kita ada taman tema, ya. Lepas tu kita ada taman rekreasi, ya. Semua yang ada dalam bandar lah. Dan alam sekitar. Pada masa yang sama, alam sekitar pun perlu dijaga. Pada masa yang sama, alam sekitar pun perlu dijaga. Bandar ini akan menjadi contoh kepada pemaju-pemaju lain untuk membina bandar yang lebih mengutamakan kelestarian alam sekitar pada masa hadapan. Jadi bila kerajaan sudah bina eco city, eco-friendly ya, eco-friendly city ini, jadi pada masa yang akan datang semua pemaju-pemaju swasta mereka akan mengikut contoh ini supaya kita dapat mengutamakan kelestarian alam sekitar. Maksudnya alam sekitar itu kita dapat save lah. Ya? Sebagai seorang perancang bandar maksudnya town planner. Ini jawatan ni ada dalam kerajaan. Ya? Town planner. Ini kita panggil sebagai pegawai perancang desa dan bandar. Tapi setakat ni tak boleh rancang apapun. Semua terbalik kat Malaysia lah. Ya? Sebagai seorang perancang bandar yang dilantik bagi merealisasikan bandar ini, bincangkan dua ciri utama bandar tersebut dan kepentingannya. Okey, ada 10 minit. Alright. Cuba jawab satu. Tengok you faham tak soalannya. Maksudnya, kerajaan ingin membina bandar mesra alam, eco-friendly city. Tetapi 50% untuk pembangunan fizikal, 50% untuk pembangunan alam sekitar. Kita tak kacau. Kita tak kacau alam sekitar tau. Kita nak pastikan alam sekitar itu ada. Manusia perlu hidup dengan alam. Alright? Jadi sekarang ni, bincangkan dua ciri utama bandar tersebut. Dari segi apa kamu bincangkan dua ciri itu? Dari segi jalan raya, dari segi pembangunan, dari segi sistem pengangkutan, dari segi sistem komunikasi, apalah. Dan nyatakan kepentingannya. Kalau you katakan ciri, kena ada kepentingannya. Kalau you katakan jalan raya tu macam mana jalan raya you nak buat, apa kesannya? Contohlah. Okey, 1 minit. Saya tengok siapa boleh jawab soalan ni. Ini soalan betul-betul mencabar. Very good. SPM betul-betul mencanaikan pemikiran kita, menebarkan otak pikiran kita. Dalam ruangan ni saya mengajar kita semua, saya mengajak para pelajar untuk sembang santai. Bagaimana kita untuk mencanangkan, menobatkan daya pemikiran kita. Tak apalah, salah tak apa. Saya nak tengok sejauh mana you faham ni dan apa jawapan anda. Oh, bagus. Jailah. Bandar mesti menyediakan laluan basikal agar penduduk bandar ini kurang mengurangkan kenderaan bermotor. Oleh itu pelepasan karbon dapat dikurangkan. Okey, maksudnya you faham soalan. Ya, maksudnya kamu menggalakkan penduduk bandar ni gunakan basikal ke tempat kerja. Okey, satu contoh yang baik. Terimalah. Kalau kamu tengok penduduk di negara China, kebanyakannya menggunakan basikal. Di bandar-bandar besar masih ada lagi. Kita yang sibuk-sibuk nak gunakan kereta. Kan? Bagus. Yang lain?
Okey, Azizi, menggunakan pengangkutan mesra alam seperti kenderaan berkuasa hibrid atau elektrik tidak bergantung kepada tenaga api fosil. Kesannya rumah akan kurangkan bebaskan ke atmosfera. Okey, bagus. Kamu faham? So, Jailia, Jadi dan juga Azizi Adri, kamu bagus. Okey, ketung kelestarian alam sekitar di bandar tu harus diwujudkan. Ya, itulah saya tanya soalan saya. Memang itu. Apa tu? How you do the eco-friendly city? How you do the eco-friendly city? Bagaimana you buat itu eco-friendly city? Saya tanya soalan pada kamu, you tanya balik pada saya. Kelestarian alam sekitar di bandar tersebut harus diwujudkan. Ya, memang kita nak wujudkan. Apa yang kamu akan wujudkan? Daripada kewujudan itu, apa kebaikan? Okey. Jadi Zailia dengan Azizi, jawapan kamu diterima. Okay, cuba kita lihat dalam chat ya, cara untuk menjawab ini ya. Okey. Okay, yang pertama sekali, saya mengesyorkan bahawa mempunyai jalan raya yang sehala. Mempunyai jalan raya yang sehala. Kamu tengok jawapan saya nombor 1 di situ ya. Okey, mempunyai jalan raya sehala yang sesuai supaya tidak mengganggu pokok-pokok atau hutan yang akan ditebang untuk pembinaan jalan raya yang lebar dan besar. Faham? Okey, ada seorang pelajar hantar ya, Nazran. Antara ciri pertama yang wujudkan perjalanan. Dia bukan perjalanan kaki, perjalanan kaki. Yang lagi meluas, bukan meluas, yang lagi luas, kesan dapat mengurangkan penggunaan kereta, kenderaan yang mengeluarkan gas rumah hijau. Selain itu, kerajaan juga boleh bina kenderaan awam, meluaskan, menggalakkan naik kenderaan awam. Kenderaan awam yang macam mana? Adakah kenderaan awam masih lagi menggunakan pembakaran bahan fosil atau bahan karbon? Kenderaan yang membebaskan gas karbon monoksida. So yang soalan jawapan nombor 2 tu ada problem sikit. Nombor 1 tu okey. Mewujudkan pejalan kaki yang luas ya, dan dapat mengurangkan kereta dan ni okeylah. Okey, itu saya letak yang nombor 1. Sekarang saya letak yang kedua. Ya, MRT dengan elektrik. Kena nyatakanlah. Kamu hanya letak sana pengangkutan awam. Pengangkutan awam termasuk juga Grab. Pengangkutan awam termasuk juga bas. Masih lagi kita nampak ada bas-bas. Ada kan di Kuala Lumpur dan sebagainya, masih ada bas. Masih lagi ada taksi. Kan masih lagi ada. Okey. Okay. Okey, yang kedua, kalau kita lihat lagi, apa yang berlaku di sini ialah membina landasan kereta api elektrik atau kenderaan awam yang menggunakan tenaga solar agar tidak mencemari alam sekitar dengan pembebasan karbon dioksida dan monoksida. Ini kita boleh ambil satu isi yang cukup baik. Boleh? Banyak ciri yang boleh kita bincang. Okay, perkara yang ketiga, saya nak bincang tentang sistem saliran. Sistem saliran inilah yang banyak membawa masalah sehingga kan banjir kilat. Mana ada dulu. Sekarang Shah Alam, Seksyen 7, Seksyen 2, semua sudah ada banjir. Dulu mana ada, sebab ini semua orang tak buat kerja lah. Semua ni banyak problem sekarang. Kelulusan-kelulusan yang segera tanpa kelulusan yang segera tanpa mereka membuat penyelidikan dan kajian. Semua melibatkan duit. Ini yang ketiga. Mempunyai sistem saliran air larian yang baik serta laluan yang tidak mengganggu aliran air hujan maupun saliran semula jadi
agar dapat mengelakkan banjir kilat atau hakisan tanah dan keruntuhan tanah. Bagus isi. Inilah kelestarian membina eco-friendly city, bandar mesra alam. Malaysia, I don't think so diorang akan melaksanakan ini. Susah, sebab ada banyak proses. Malaysia ni susah sikit sebab banyak pandangan-pandangan yang tidak membina berlaku di sini. So kita tidak ada satu taman ataupun bandar yang mengamalkan eco city. Setakat ni belum ada lah. Kalau ada tu taman ada, taman. Macam di Selangor kita ada Setia Alam Eco Park. Itu boleh. Eco Park. Sebab Eco Park tu dibina rumah secara alam. Disekelilingi oleh pokok-pokok yang malar hijau. Di celah-celah pokok tu ada rumah. Itu bagus. Itu mereka dapat oksigen yang tulen tau. Tapi harga rumah pun bagus juga. Minimum 2 juta. 1.5, 1.7. Mana kita mampu? Mereka dapat udara bersih, mereka dapat angin yang bersih. Elakkan dari pencemaran bumi, udara dan juga air. Dan ada banyak taman rekreasi untuk mereka jalan dan sebagainya. Penggunaan kereta pun kurang dalam tu. Sebab tidak melebihi 10 km sejam. Kereta tu hanya 10 hingga 15 saja. Tak boleh lebih. Bagus. Eco Park. Dream House mana tu? Dan saya rasa satu lagi dekat ini airport Cove, K-E-V-E dekat Kelaya Airport. Ada satu bandar dia kata C-O-V-E, Cove. Tapi saya tak tahu sama ada itu ialah eco-friendly house ataupun eco-friendly city. Bandar Bukit Raja dia kata taman yang diidam-idam. Tapi setelah tentunya dia tak boleh sebab kalau you nak kekalkan alam, rumah yang you nak bina tu limited. So pemaju perumahan dia akan mencari keuntungan. So mereka tidak akan buat eco-friendly city. Tunggulah kalau kamu semua masuk universiti, kalau graduate dah, kamu tukarlah. Tengok macam mana keadaan nanti. Okey, seterusnya kalau kelestarian maksudnya kesinambungan. Kesinambungan. Kelestarian maksudnya kesinambungan atau kesambungan. Okey, lepas tu satu lagi soal jawapan yang paling bagus sekali saya letak di sini ialah penghapusan sisa-sisa domestik. Ini satu lagi masalah ni. Pembuangan sampah pun ada problem. Tengok ni, salin ni. Cut and paste lah. Saya masukkan semua dalam chat, senang. Tengok saya punya yang keempat. Pengamalan penghapusan sisa-sisa domestik yang cekap dan bersih serta keupayaan program kitar semula diperkenal supaya pencemaran alam tidak berlaku dan masalah pembuangan sampah sarap merata-rata tempat dapat dielakkan. Yang penting kebersihan diamalkan sepenuhnya. Very good. So alangkah baiknya kalau dalam sesebuah bandar ada empat ini. Sisa-sisa domestik, sistem saliran, jalan raya yang sesuai dan juga pengangkutan awam yang tidak menggunakan pembakaran bahan fosil. Dia gunakan tenaga solar ataupun tenaga elektrik. Susah sebab dia melibatkan banyak pihak. Dia melibatkan banyak pihak. So itu yang kita nampak di sinilah yang berlaku dan sebagainya. Okey, jelas ya sekarang? Daripada pemahaman kita hampir 1.5 jam kita ada buat bahagian ini. Dan itulah kita memerlukan pembacaan yang luas, kita memerlukan apa dikatakan pemahaman yang luas. Tapi saya rasa dalam kumpulan ini ada beberapa calon-calon cemerlang ya, calon-calon yang baik ya. So baguslah tahniah saya ucapkan. Teruskan usaha anda. Semoga anda berjaya dan sebagainya. Okey, semua sudah salin. Dalam chat tu kamu tak payah salin balik, kamu boleh cut and paste dalam komputer dan sebagainya. Tak ada masalah. Okey, boleh?
Okey, bagus. Okey Azizi. Baiklah, kalau tidak ada apa-apa yang perlu kita bincangkan lagi dan sebagainya, ucapkan terima kasih. Walaupun musim cuti sekarang ni sepatutnya balik kampung dan jugalah nampak keazaman yang kuat. Kamu ni betul-betul beriltizam, berazam. Salam apresiasi saya kepada anda yang kesanggupan untuk meluangkan masa 90 minit bersama dengan saya untuk membincangkan sebuah petikan yang begitu mencabar untuk Malaysia pada abad ke-21. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kita berjumpa lagi untuk minggu hadapan dengan satu lagi bahan-bahan pengajaran yang lebih mencabar. Semoga berjaya dan jagalah diri baik-baik. Selamat petang. Okey, terima kasih. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Okey, you're welcome.